Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam pelajaran tilawah bersama dengan Muallimah Masnita, kita akan bacakan dalam juzuk yang ke-16 Surah Maryam ayat 1 hingga 8. Kita akan beri perhatian kepada dua perkara. Yang pertama, hukum iqlab, dan yang kedua, perbezaan tanwin. Muklimah akan terangkan tentang hukum iqlab. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berlakulah hukum iqlab. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berlakulah hukum iqlab. Cuba tengok ini. Aku bidu'aika. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Jadi hukum di sini iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab maksudnya menukarkan. Menukarkan. Tukarkan apa? Tukarkan huruf nun sakinah, bunyi nun sakinah. Nun sakinah ni kepada bunyi mim. Sebab tu kita bunyikan tadi seolah-olah macam nak sebut bunyi mim. Aku, kita tak sebut nun dah. Nun dah hilang, dah gugur. Seolah-olah macam nak bunyi ke huruf mim. Aku, tapi tak sebutlah dengan jelas. Sebab hukum di sini bacaannya samar dengung. Masuk ke huruf nun tadi ke dalam, tukarkan ke dalam bunyi mim. Kemudian masukkan dengan bunyi ba. Aku bidu'aika. Ya, ini contoh nun sakinah. Nanti antum akan jumpa dalam Al-Quran contoh tanwin bertemu dengan huruf ba. Sekarang berkaitan dengan perbezaan tanwin. Okey, yang ini adalah tanwin. Tanwin adalah baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Yang ini pun sama, ada lari sikit. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Okey, kalau tanda begini, kalau antum jumpa tanwin ni dalam Quran, antum perlu bacakan tanpa dengung. Dan bila antum jumpa macam ni, baris dua ni, baris dua agak tak sama. Yang ni sama panjang. Dan ini 6-9 ni terbalik. Yang ni pula tak sama panjang. Dia bukan tak sama panjang, dia sengit. Dia lari sikit. Yang ini sama pula. Jadi dibaca dengan dengung. Ini dua beza, senang je nak. Dalam rasam Usmani, kita mudah nak kenal, nak baca lah. Walaupun tak tahu hukum tajuk tu apa. Tapi apabila kita bertemu dengan dua perbezaan tanwin ini, kita akan boleh baca dengan baik. Iaitu dia baca dengung yang bentuk macam ni. Dan dia baca tanpa dengung yang macam ni. Okey. Kita mulakan dengan isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kita baca huruf-huruf ini tanpa baris. Jangan baca ka ha ya so. Itu tak betul ya. Okey, bacaan yang tepat macam tadi. Kita ulang balik. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Okey, kenapa muklimah gariskan? Iaitu tanwin yang sama panjang bertemu dengan huruf kha. Jadi tanwin bertemu dengan kha hukumnya izhar. Bacaannya jelas dan nyata. Apabila kita bertemu tanwin yang bertanda sama panjang, bermakna bacaan perlu dibaca jelas. Contoh, nida'an khafiyya. Sambung bacaan.
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Okey, Mukadimah garis di sini kerana tanwin baris 2 di atas yang barisnya garis tidak selari, tak sama. Satu pendek, satu ke bawah, satu ke atas. Jadi bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham al-ghunnah. Jadi di sini bacaannya memasukkan dengan dengung. Jadi bacaan didengungkan. Yang tadi bacaan dijelaskan. Tengok beza dua tanwin baris 2 di atas. Okay, kita sambung dengan penjelasan nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Ya, hukumnya iqlab yang kita dah belajar sebentar tadi. Nun sakinah bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Jadi bacaannya samar-samar dengung. Iaitu huruf nun tu dibunyikan dengan bunyi mim. Iqlab maksudnya menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Aku bidu'a. Seolah-olah kita nak bunyikan huruf mim. Aku nak sebut mim tapi tak sebutlah. Menukarkan bunyinya sedikit seperti bunyi mim. Aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Sambung bacaan. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. Okay. Cuba tengok nun sakinah. Yang sini juga nun sakinah, tidak ada tanda mati. Nun sakinah di bawah ada tanda mati. Bermakna bacaan nun ini dijelaskan. Min ali. Kalau yang ni, aku bacaan dia didengungkan. Sebab hukumnya hukum iqlab. Di sini hukumnya menjadi hukum izhar halqi. Okey, faham ya? Tengok nun yang sama tetapi di sini dibaca jelas, di sini dibaca dengung. Sambung bacaan. Waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuh. Cuba tengok di sini Mukadimah gariskan di sini. Kenapa? Kerana di sini kita akan belajar tentang satu ilmu, iaitu apabila tanwin bertemu dengan huruf hamzah wasal. Ini kita panggil hamzah wasal yang mana dia mati dan selepasnya ada huruf mati. Jadi bacaannya kita kena bunyikan dia begini. Mim baris 2 di bawah ataupun mim bertanwin. Jadikan satu baris, kemudian masukkan nun kecil. Kita letakkan sini nun kecil di bawahnya dan bariskan di bawah. Sebab itu Mukadimah baca tadi bunyinya bighulamin ismuhu. Bighulamin ismuhu. Yang sini kita panggil hukum dia iltiqa sakinain, iaitu pertemuan dua yang mati, iaitu hamzah wasal dan juga sin. Jadi tak boleh nak bunyi kalau kita tak buat macam tadi. Kita ulang balik. Inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, kita dah selesai baca surah Maryam ayat 1 hingga 8. Jadi antum ada kerja rumah. Kerja rumahnya senang, sambung baca ayat 9 surah Maryam hingga akhir surah. Kemudian cari 6 contoh hukum iqlab dalam ayat yang ke-9 hingga akhir dalam surah Maryam. Senang kan? Cari contoh iqlab. Sama ada nun sakinah bertemu dengan ba ataupun tanwin bertemu dengan ba. Jadi itu saja pelajaran tilawah pada minggu ini. Muallimah mengucapkan terima kasih di atas perhatian antum semua dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.